Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, iaitu setiap hari Jumaat yang ketiga, anjuran Masjid An-Nur Temasha Glen Mary, menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke bab yang keempat, ya. Kita akan masuk ke bab yang keempat berkaitan dengan hadis dhaif, ya. Kenapa Ustaz Mahathir masukkan? Kerana telah tersebar kekeliruan dalam masyarakat, yang mana masyarakat Islam ada yang menyangkakan kalau sesuatu hadis itu dikelaskan sebagai hadis dhaif, berarti tak boleh amal. Ada orang bila dia komplain sesuatu amalan, lalu diterangkan kepada dia bahawa amalan tersebut berdasarkan suatu hadis daripada Nabi SAW, dia kata tak boleh. Hadis tu hadis dhaif, mana boleh pakai, mana boleh amal hadis dhaif. Bahkan lebih pada itu, kadang-kadang mereka membuat sesuatu page yang khusus dan mereka namakan ustaz-ustaz ataupun hadis dhaif di meja penceramah. Lalu ustaz-ustaz, ulama-ulama yang menyampaikan hadis dhaif dipaparkan seolah-olah telah melakukan satu kesalahan yang besar, sehingga menghilangkan keyakinan masyarakat pada ustaz tersebut. Tak boleh pakai ustaz ni. Kenapa? Bawa hadis dhaif. Betulkah begitu kedudukan hadis dhaif? Itu soalan, ya, yang akan diterangkan oleh Ustaz Mahathir dalam bab yang keempat ini. Soalan. Ada yang berpendapat hadis dhaif adalah hadis maudhu'. Maknanya kalau dhaif itu tak boleh pakai, ya, tolak. Oleh itu tidak boleh beramal dengannya. Apakah benar pendapat ini? Jawapan, pendapat ini tidak benar. Kerana dalam ilmu mustalah hadis, penetapan istilah-istilah hadis, hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu'. Boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar, pakar dalam bidang ilmu hadis, pakar dalam bidang ilmu akidah, pakar dalam bidang ilmu fiqh, dan pakar dalam pelbagai cabang ilmu-ilmu agama, menyebutkan dalam kitab beliau yang masyhur, iaitu kitab Al-Adhkar. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-ulama'u minal muhaddisin wal fuqaha, telah berkata para alim ulama daripada kalangan ahli-ahli hadis dan juga ahli fiqh, wa ghairuhum, dan juga yang selain daripada mereka, yajuzu, boleh, wa yustahabbu, dan bahkan digalakkan, al-amalu, beramal, bil hadis dhaif, ya, boleh, bahkan digalakkan beramal dengan hadis yang dhaif. Tetapi ada perincian. Apa dia? Iaitu fil fadaili, pada
hanya hadis itu menceritakan fadilat. Ambil contoh yang mudah lah. Satu amalan biasa yang diamalkan oleh masyarakat di Nusantara adalah amalan membaca Yasin pada malam Jumaat. Ada tempat-tempat biasa saja, ada tempat-tempat ada jemaah yang komplain. Dia kata sebab amalan ni tak ada dalil. Ada dalil, iaitu diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda memberitahu man qara'a surata Yasin lailatal Jum'ati ghufira lahu au asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka diampunkan baginya dosanya. Tapi hadis tu dhaif. Kenapa diamalkan? Kerana ia hanya cerita fadilat saja. Fadilat baca Yasin malam Jumaat, kelebihannya adalah diampunkan dosa. Adapun hukum baca Yasin telah jelas, iaitu sunat. Siapa baca surah Yasin dapat pahala, tak baca surah Yasin pun tidak berdosa. Lain kalau wajib, macam solat Jumaat ni, orang yang wajib Jumaat, dia tak solat Jumaat berdosa. Dia solat Jumaat dapat pahala. Tapi kalau kita nak baca Yasin malam Jumaat atau malam-malam yang lain, dapat pahala. Kalau tidak baca pun tidak sampai berdosa. Kerana hukum membaca Al-Quran secara umumnya adalah sunat. Tapi hadis tadi dia bukan cerita hukum. Hadis tadi cerita kelebihan. Untuk orang yang baca Yasin malam Jumaat, kelebihannya adalah diampunkan dosa. Itu namanya fadail. Fadail ni plural, jamak kepada fadilah. Fadilah satu, kelebihan. Fadail maknanya kelebihan-kelebihan. Maka diamalkan. Wat tagrib, iaitu menggerunkan. Misalnya ada satu hadis yang menceritakan seksa bagi orang yang tinggalkan solat dengan sengaja. Maaf, itu tagrib bukan menggerunkan. Tagrib menggalakkan. Ceritakan balasan, kelebihan orang yang berbuat baik pada ibu bapa misalnya, akan diberi ganjaran sekian-sekian. Tapi bila disemak oleh pakar-pakar hadis, didapati hadis itu dhaif. Masih boleh disampaikan kerana dia bukan nak cerita hukum. Hukum buat baik pada ibu bapa tu jelas, wajib. Tapi ia hanya nak menggemarkan supaya orang tu bersemangat untuk buat baik pada ibu bapa, maka dia terdorong dengan apa yang disebut dalam hadis tadi. Tarhib lawan dia, menggerunkan. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja, sekian-sekian azab nanti yang akan menimpa dia. Jadi rupanya hadis tu dhaif. Masih dijadikan sandaran kerana dia hanya dalam skop tarhib, menggerunkan. Adapun hukum tinggal solat dengan sengaja sudah sepakat adalah haram, berdosa besar, pelakunya menjadi fasik kalau tidak menafikan kewajipan solat, menjadi kafir kalau sampai dia menafikan kewajipan solat. Jadi ini antara yang disebut oleh Imam Nawawi, tapi sebenarnya banyak lagi skop-skop hadis dhaif diamalkan, lebih kurang 17 keadaan di mana hadis-hadis dhaif itu diamalkan. Tapi ini skop yang utama yang disebut oleh Imam Nawawi. Kalau bercerita tentang fadilat, ya, kalau bercerita tentang targhib, menggemarkan, kalau bercerita tentang tarhib, menggerunkan. Tapi ada lagi satu syarat, malam yakun maudhu'a. Selagi mana kedhaifan hadis yang dhaif itu tidak sampai kepada level maudhu'. Kalau maudhu' maknanya palsu. Sebut saja hadis maudhu', sebenarnya bukan hadis, kerana maudhu' ni direka-reka. Dikatakan Nabi SAW bersabda sekian-sekian, sebenarnya Nabi tidak bersabda demikian. Ada orang mereka-reka. Maka kalau dah sampai kedhaifan hadis tu ke level maudhu', itu tidak boleh. Walaupun fadilat, walaupun tagrib, walaupun tarhib, yang namanya hadis palsu tak boleh. Kalau ada hadis palsu, misalnya cerita siapa solat tarawih malam pertama sekian pahalanya, siapa solat tarawih malam yang kedua lagi macam ni pahalanya, yang demikian tidak boleh dijadikan sandaran. Walaupun tujuan dia tagrib, menggemarkan supaya orang bersemangat nak solat tarawih, tapi setelah dikelaskan hadis itu maudhu', palsu, tidak boleh dia tu menisbahkan kepada Rasulullah SAW, hukumnya haram, berdosa besar. Bahkan kalau sengaja, itu dijanjikan dengan api neraka dalam hadis Nabi SAW. Baik. Wa amal ahkam, adapun kalau hadis itu membabitkan penetapan hukum, kal halal wal haram, nak kata benda ni halal atau nak kata tak benda ni haram, ataupun wal bai' wan nikah, nak bincang tentang jual beli, sah ke tak sah jual beli macam ini, ataupun nikah macam ni boleh atau tidak boleh, wat tolak, jatuh atau tidak tolak kalau dengan cara macam ini,
wa ghairi zalika, dan yang lain sebagainya, fala yu'malu fiha illa bil haditsis sahih. Maka tidak diamalkan dalam skop tadi, penetapan hukum hakam halal haram sah batal, melainkan kena hadis tu sahih. Hadis dhaif tak cukup kuat. Paling tidak pun awil hasan. Hadis yang telah naik martabat dia jadi hasan, dia tidak sampai level sahih, tapi dikuatkan dengan pelbagai faktor. Asalnya kalau technically dia masih dhaif lagi, tapi dia ada faktor-faktor yang menguatkan dia naik, dia keluar daripada skop dhaif naik ke hasan, pun boleh dijadikan sandaran dalam bab hukum hakam. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalika, kecuali kalau dalam bentuk berhati-hati. Misalnya ada hadis yang dhaif yang bagi tahu bahawa jual beli macam ini tidak sah, ya. Allah larang jual beli macam itu. Jadi itu kan hukum tidak sah ataupun haram. Jadi kalau dia nak kata haram, tak kuat. Kerana hadis yang kata jual beli macam itu haram, hadis dhaif. Tapi kalau dia orang yang warong, dia akan menjauhi kerana dia nak berhati-hati. Kenapa? Ini poin yang penting. Kenapa hadis dhaif ada kedudukan macam ini? Saya cuba terangkan dalam masa yang ada ni, tak lama mana, paling lama 15 minit lagi, insya-Allah sempat. Kita pergi kepada yang sepakat dahulu, ya. Sekarang ni orang umat Islam jadi berbalah tak habis-habis dalam isu-isu agama kerana mereka fokus kepada perbezaan. Mereka tak perasan ada persamaan sebenarnya. Jadi dalam bab ini apa yang sama? Sama sepakat umat Islam bahawa kita wajib beramal dengan Quran dan hadis. Ya, orang Islam semua sepakat, kecuali yang dah teruk sangatlah. Yang ada kan golongan yang tolak hadis, anti hadis. Bahkan yang parah lagi sampai tolak Quran, itu dah out sangatlah. Tapi orang Islam biasa sepakat bahawa kita wajib beramal dengan Quran dan hadis. Setakat tu kita simpan dulu sebagai satu kesepakatan. Kita pergi kepada next question. Bila kita dah terima bahawa wajib beramal dengan Quran dan hadis, maka macam mana kita tahu sesuatu itu memang Quran? Pada kata ni wajib, Allah berfirman macam ni. Macam mana kamu tahu itu Quran? Ini macam ni hukumnya. Kenapa dalam hadis Nabi SAW bagi tahu macam ni? Macam mana kamu boleh tahu itu hadis? Pertama, Quran tidak turun kepada kita. Wahyu tak turun kepada kita. Satu. Yang kedua, yang diturunkan kepadanya wahyu, iaitu Rasulullah SAW, baginda juga tidak menyampaikan Al-Quran direct kepada kita. Kita bukan sahabat Nabi yang Nabi bagi tahu ini ayat Quran, tidak. Maka nak tak nak, kita dapat tahu bahawa ayat Quran itu ayat Quran, hadis itu hadis melalui periwayatan. Betul kan? Kadang-kadang orang semangat tapi dia terlupa realiti. Saya Ustaz, saya tak pegang orang lain, saya pegang Nabi je. Masya Allah, tabarakallah. Kamu tu bila jumpa Nabi? Kamu pegang Nabi saja tu, kamu bila jumpa Nabi? Bila kamu sembang dengan Nabi? Jadi saya pegang hadis Nabi, dan hadis Nabi kamu dapat daripada siapa? Tidak daripada guru kamu yang hidup sezaman dengan kamu. Yang guru kamu juga tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dia hanya ambil daripada guru dia. Maka inilah pentingnya periwayatan. Maka dari segi periwayatan, satu sudut yang dilihat adalah bilangan perawi. Berapa ramai orang yang meriwayatkan benda yang sama. Maka kalau bilangan itu begitu ramai, maka tidak mungkinlah seramai itu manusia semuanya tersilap. Kalau seorang dua yang cerita, mungkin dia terlupakah, dia tersilap lah, dia salah sampai, macam-macam kemungkinan. Tapi kalau dah begitu ramai orang menyampaikan berita yang sama, tak mungkin silap. Saya bagi contoh, bukan Quran hadis pun, benda biasa. Baik, kalau saya tanya kepada orang yang hadir dalam masjid hari ini, siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Jawapannya mudah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Jadi siapa yang masih ragu-ragu kalau beliau adalah Perdana Menteri Malaysia sekarang? Saya percaya tidak ada. Kalau yang tak setuju mungkin ada. Biasalah dalam politik ada orang sokong, ada orang tak sokong, ya. Kalau yang tak setuju beliau jadi Perdana Menteri, mungkin ada. Tapi kalau yang tak percaya bahawa beliau sekarang Perdana Menteri, tak ada. Kita dah yakin beliau Perdana Menteri. Padahal kita tidak hadir ketika beliau akad sumpah. Beliau akad sumpah sebagai Perdana Menteri, kita tak hadir. Tak tahulah kalau ada VVIP yang ada di sini, minta maaflah kalau hadir. Dan kita juga tidak melihat watikah pelantikan beliau.
Habis kenapa kita begitu yakin beliau sekarang adalah Perdana Menteri? Kerana perkhabaran bahawa beliau Perdana Menteri itu datang daripada sumber yang pelbagai. Keluar misalnya dalam Astro Awani, keluar dalam Sinar Harian, bahkan Harakah Daily, Al Jazeera, CNN. Semua cerita benda yang sama, bahawa selepas pilihan raya yang lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Padahal itu bukan cerita Quran dan hadis. Kenapa kita yakin? Kerana periwayatan cerita itu secara yang ramai, ini diistilahkan mutawatir. Al-mutawatiru yufidul qat'ah. Perkara yang diriwayatkan secara mutawatir, dia menetijahkan putus, yakni pasti. Tidak ada kemungkinankah orang ni lupa, kemungkinankah orang tu tersalah, tak ada. Kerana dah ramai orang cerita benda yang sama, yakin bahawa itu memang betul. Okey. Daripada situ kita faham, Quran, periwayatan Al-Quran, semuanya mutawatir. Maka kita yakin bahawa yang dikatakan Al-Quran itu memang Al-Quran. Kerana yang meriwayatkan Quran daripada Nabi SAW kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, seterus sampai kepada kita adalah bilangan yang terlampau ramai untuk semua itu tersilap. Tak mungkin. Tapi beza bila cerita tentang hadis. Kenapa? Kerana hanya sebahagian hadis sahaja yang mutawatir. Bila hadis mutawatir, kita dah tak bincang lagi. Confirm itu daripada Nabi SAW, tinggal ulama' nak gali kefahaman saja. Yang hadis memang yang confirm pada Nabi ni maksud apa? Hukumnya apa? Istimbatnya bagaimana? Itu saja. Tapi ulama' dah tak bincang. Ini memang hadis Nabi ke bukan? Hadis Nabi ke bukan? Tak ada. Sebab mutawatir. Tapi banyak hadis Nabi tidak sampai mutawatir. Ini dikelaskan sebagai hadis ahad nama dia. Mutawatir di satu sudut, ahad di sudut yang lain. Ahad maknanya bilangan perawi itu tak ramai. Mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin tiga orang. Maka dua tiga orang ni masih ada kemungkinan masing-masing tu terlupa. Nabi cakap lain, dia sampaikan lain. Atau dia tak lupa tapi cara dia sampaikan tu tak tepat, hingga lari makna dia. Ya? Ataupun dia tersilap. Maka hadis ahad dia ada keraguan. Kalau hadis mutawatir dipanggil qat'i as-subut. Memang confirm sabit daripada Nabi SAW. Sementara hadis ahad zonni as-subut. Ada sedikit sebanyak keraguan. Memang itu ada daripada Nabi atau bukan. Setakat itu rasanya jelas ya. Mutawatir yakin, ahad ada keraguan. Bila hadis ahad ada keraguan, terpaksalah ulama-ulama yang berkecimpung dalam bidang hadis, mereka terpaksa kerja lebih. Kalau hadis mutawatir tadi dah selesai kerja mereka, ya, tinggal kerja ahli fiqh pula nak gali hukum. Tapi kalau hadis ahad, terpaksalah pakar-pakar hadis ni dia melihat pula kepada perawi. Macam mana nature perawi ni? Adakah orangnya siqah, boleh dipercayai? Adakah orangnya pelupa misalnya, selalu tersilap, ataupun orangnya kuat ingatan dia, dan sebagainya. Jadi masing-masing ahli hadis ni dia ada kualiti yang dia akan tengok. Bila sesuatu hadis dikaji oleh seorang ahli hadis dan didapati rawi-rawinya itu memenuhi kualiti yang dia nak, kemudian tak terputus sanad tu. Sebab dia ada rantaian dia. Kalau terputus, kan situ ada keraguan. Contoh yang mudah terputus, tabi'in meriwayatkan, dia kata qala Rasulullah SAW. Tabi'in ni kan tak jumpa Nabi. Tabi'in ni level yang jumpa sahabat. Tapi bila dia cerita hadis, dia terus kata Nabi SAW bersabda. Maka terputus daripada sudut, tak tahu siapa sahabat yang meriwayatkan. Maka itu ada keraguan. Ya? Jadi dua benda yang utama ya, secara ringkas, kualiti perawi dikaji, kemudian bersambung atau putusnya sanad juga dikaji. Kalau kualiti perawinya bagus, sanad juga bersambung, maka kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi SAW. Kemungkinan besar. Itulah yang dinamakan dalam istilah hadis sebagai hadis sahih. Ya? Jadi oleh kerana hadis sahih ini kemungkinan besar daripada Nabi SAW, walaupun masih ada sedikit keraguan, maka ia mewajibkan beramal. Ya? Wajib beramal dengan hadis sahih. Tetapi boleh jadi bila dia kaji, dia dapati kualiti perawi itu ada masalah. Salah seorang perawi atau dua orang perawi pelupa misalnya. Ataupun dia ada bercampur-campur, kadang cakap macam ni, ya. Bila orang tanya, lain pula dia jawab. Ada keraguan.
Maka ataupun sanad dia terputus, ya, tak disebut, satu generasi itu tak tahu siapa perawi dia. Maka ketika itu keraguan itu lebih besar. Ini memang hadis Nabi ke bukan hadis Nabi? Dia tidak sebagus macam hadis sahih tadi. Masih ada kemungkinan hadis Nabi, tapi kemungkinan hadis Nabi itu tidak sebagus dalam hadis sahih tadi. Maka hadis sebeginilah yang dinamakan hadis dhaif. Maka di situ kita dah boleh faham. Hadis dhaif bukan bermakna confirm ini bukan hadis Nabi, bukan. Sebagian orang disangka macam tu. Lebih-lebih lagi istilah ni dia boleh mengelirukan, ya. Dalam bahasa Arab, bila hadis itu tidak memenuhi syarat hadis sahih, dia akan sebut hadzal hadis ataupun lam yasih hadzal hadis. Kita terjemah macam mana dalam bahasa Melayu? Ya, hadzal hadis lam yasih dia kata. Kita terjemah dalam bahasa Melayu, hadis ini tidak sahih. Ya. Apa gambaran orang Melayu bila sebut tak sahih? Tak betul. Kan kalau kita dengar satu berita begini, lalu kita tanya kawan kita, betul ke aku dengar macam ni? Kawan kita jawab, tak sahih tu. Maknanya tak betul. Padahal istilah lam yasih dalam ilmu hadis, bukan makna hadis itu tak betul. Lam yasih dalam ilmu hadis bermakna, hadis itu tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Maka dia jatuh kepada level dhaif. Masih ada kemungkinan itu hadis daripada Nabi SAW ataupun bukan hadis. Oleh kerana masih ada kemungkinan tadilah diamalkan dalam beberapa perkara seperti fadilat beramal. Contoh tadi, siapa baca Yasin malam jemaat diampunkan dosa dia. Ada keraguan. Mungkin memang Nabi sebut macam itu, ada juga kemungkinan tersilap. Nabi tak sebut macam itu tapi perawi tersilap sampai. Maka kenapa kita amal? Kerana kalau kita, betul itu daripada Nabi SAW, kita dapat fadilat yang dijanjikan, iaitu dosa kita diampunkan. Kalau tidak pun, berarti kita dapat pahala baca Yasin. Tapi tak dapatlah fadilat tu, sebab fadilat tu sebenarnya bukan Nabi sebut macam itu. Perawi tersilap. Maka ini namanya ihtiyat, berhati-hati. Dan konsep ihtiyat, berhati-hati ini sebenarnya kita amal dalam kehidupan kita. Contoh, ya, kalau tuan-tuan sedang memandu di highway dalam keadaan over speed limit. Maklumlah orang kaya-kaya dia beli kereta mewah. BMW lah, Lamborghini lah apa kan. Speed limit 110. Takkan BMW Mercedes highway lengang nak bawa 110. Baik, bawa kancil saja ataupun kereta-kereta kecil. Maka asyik dia bawa hujung minggu kereta tak banyak 180 misalnya. Tiba-tiba dia perasan kereta daripada arah sana bagi beam, bagi high beam. Jadi apa yang biasanya kita akan buat? Kita akan slow down. Okay? Kita akan perlahankan sehingga mematuhi speed limit. Itulah namanya konsep ihtiyat, berhati-hati. Sebenarnya bila kereta sebelah sana bagi beam, tak pasti itu menunjukkan ada speed trap. Boleh jadi dia bagi beam sebab dia bagi tahu ada speed trap. Boleh jadi dia bagi beam sebab dia nak memotong. Boleh jadi dia bagi beam sebab dia perasan ada kereta kawan dia sebelah sana, so dia just nak acknowledge. Ada kemungkinan yang pelbagai. Tak confirm kata bagi beam itu adalah menunjukkan ada speed trap. Tetapi regardless of kemungkinan ini, kemungkinan itu, kenapa kita slow down? Sebab kita berhati-hati. Kot ada speed trap, selamat kita tak kena saman. Kalau tak ada speed trap pun, lepas tu kita belasah bawa laju balik lah. Tak ada masalah. Jadi konsep ihtiyat tu sebenarnya very logical. Sebab itulah Imam Nawawi menerangkan, dan apa yang disebut oleh Imam Nawawi ini disepakati oleh seluruh para alim ulama, kecuali berlaku di zaman kita, Syekh Nasiruddin Al-Albani membawa pendekatan yang berbeza, menyamakan hadis dhaif sebagai hadis maudhu'. Tak semua macam beliau. Syekh Ibn Utsaimin misalnya menerima hadis dhaif dalam kitab-kitab yang beliau syarahkan. Ini pendekatan yang menjanggah, ya, kesepakatan para ulama sebelum daripada Syekh Nasir Al-Albani. Baik. Jadi kalau kita faham setakat itu, berarti tujuan, ya, Ustaz Muhaddir masukkan tajuk ini dah achieve sebahagian besar daripada apa yang nak dicapai. Dan sebelum saya hentikan untuk bagi laluan, dah dekat nak masuk waktu solat jemaat,
satu poin yang kita perlu ingat, sahih atau dhaif sesuatu hadis adalah ijtihad para ulama. Mana ulama yang kaji. Bukan ada satu dalil menunjukkan ini hadis ni sahih. Ada ayat Quran pula tunjukkan hadis ni dhaif. Tak ada. Ya, dhaif sahih ni bukan wahyu. Sahih dhaif ni adalah usaha para ulama mengkaji. Bila namanya ijtihad, sangat terbuka kepada perbezaan pandangan. Berarti boleh jadi hadis ini dinilai dhaif oleh satu ulama tapi dinilai sahih oleh ulama yang lain. Ataupun dinilai dhaif yang teruk oleh sebahagian ulama tapi dinilai dhaif yang sedikit. Kerana bergantung kepada perawi. Macam kita nilai kawan kita satu pejabat misalnya, kalau kita tanya orang ni, macam mana si fulan tu, okey ke? Yang ni jawab, setakat saya kawan dengan dia, okey je. Tapi tanya orang lain pula, kau kena hati-hati sikit dengan dia tu. Mulut memang manis tapi kan orang yang sama bila ditanya orang yang berbeza, penilaiannya berbeza. Itu yang berlaku dalam penilaian hadis. Pakar-pakar hadis boleh berbeza dalam menilai kualiti perawi. Ya, saya hentikan dahulu setakat itu. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan masuk ke bab yang kelima, iaitu makna ibadah berkaitan dengan isu tauhid dan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nata'dha binuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.